Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selamanya marilah kita sama-sama merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini masih lagi diberikan kesempatan dan peluang kepada kita semua untuk sama-sama meneruskan program Al-Quran Sahabatku. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan teruskan lagi tajuk perbincangan kita yang seterusnya, iaitulah berkait dengan penulisan dan penyusunan Al-Quran di zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Pada minggu yang lalu kita telah berbicara mengenai pengumpulan Al-Quran di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga penulisan Al-Quran di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sekaligus di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan hari ini berkait dengan zaman pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan dan bagaimanakah penulisan dan juga penyusunan Al-Quran pada zaman beliau. InsyaAllah kita akan lihat satu persatu insyaAllah. Dan terlebih dahulu marilah kita mengenali siapakah Sayyidina Uthman bin Affan ini. Sayyidina Uthman bin Affan ialah Uthman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abd Syams bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ghalib Al-Umawi Al-Quraisy. Dilahirkan di Mekah pada tahun 577 Masihi dan syahid di Madinah pada tahun 35 Hijrah dan dikebumikan di perkuburan Baqi'. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan, Islam telah mula berkembang dengan luasnya hinggalah ke negara Syam, Kufah dan banyak lagi negara-negara yang lain. Umat Islam yang berada di merata tempat telah belajar dan membaca Al-Quran menurut kaedah bacaan yang diambil daripada para sahabat yang masyhur dalam kalangan mereka, seperti mana penduduk Syam mengambil bacaan daripada Ubay bin Ka'ab dan penduduk Kufah mengambil bacaan daripada Abdullah bin Mas'ud. Kemudian tuan-tuan dikasihi oleh Allah, perbezaan kaedah yang dibawa oleh para sahabat ini menimbulkan sedikit masalah kepada umat Islam, yang mana akhirnya berlakulah satu perselisihan yang hebat dalam kalangan mereka mengenai bacaan Al-Quran dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Keadaan ini membimbangkan Huzaifah Al-Yamani. Lalu beliau telah mencadangkan kepada Khalifah Uthman untuk mencari jalan penyatuan kaum muslimin dengan cara selaraskan mushaf-mushaf agar tidak berlaku lagi perbalahan dan juga perpecahan dalam kalangan umat Islam kerana perbezaan mereka dalam bacaan Al-Quran. Kemudian tuan-tuan dikasihi oleh Allah, Khalifah Uthman bin Affan telah membentuk satu jawatan kuasa penulisan Al-Quran, yang mana jawatan kuasa ini terdiri daripada Zaid bin Thabit yang dilantik sebagai ketua, terdiri juga daripada Abdullah bin Zubair, kemudian Sa'id bin Al-As dan juga Abdul Rahman bin Harith. Dan tugas jawatan kuasa ini adalah untuk membukukan Al-Quran, iaitu dengan cara menyalin lembaran-lembaran Al-Quran yang diambil daripada Hafsah untuk dijadikan satu mushaf. Yang mana kita faham sebelum ini, setelah kewafatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan kewafatan Sayyidina Umar, mushaf tersebut disimpan oleh anak kepada Sayyidina Umar, iaitu Hafsah, dan mushaf tersebutlah disaling semula oleh jawatan kuasa yang telah dilantik oleh Sayyidina Uthman bin Affan ini. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, Sayyidina Uthman bin Affan berpesan kepada mereka, yakni kepada ahli-ahli lajnah penulisan Al-Quran ini, bahawa dua perkara yang perlu diambil kira semasa menjalankan tugas tersebut, iaitu hendaklah mengambil keputusan dalam penulisan Al-Quran berdasarkan bacaan para hufaz, yang mana bacaan tersebut selari dengan bacaan baginda Nabi SAW. Dan yang kedua, jika terdapat perbezaan dalam bacaan Al-Quran, maka mestilah ditulis
mengikut dialek suku Quraisy, kerana Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Quraisy. Sebagai contoh, mereka telah menulis kalimah At-Tabut dengan tak maftuhah, yakni dengan tak yang terbuka, dan tidak ditulis dengan tak marbutah. Dan inilah kaedah ataupun cara yang dipesang oleh Sayyidina Osman bin Affan supaya mengambil kira terhadap perkara-perkara tersebut dalam menjalankan tanggungjawab menyalin semula Al-Quran untuk dijadikan sebagai satu mushaf. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Al-Quran yang telah ditulis tersebut adanya 6 mushaf mengikut pendapat yang masyhur dalam kalangan ulama, antaranya Imam As-Suyuti. Dan mushaf-mushaf tersebut kemudiannya dihantar ke bandar-bandar utama untuk dijadikan sebagai panduan serta pedoman bagi umat Islam. Dan 6 mushaf tersebut antaranya ialah yang pertama yang dipanggil sebagai mushaf Makki. Mushaf Makki ini dihantarkan ke Makkah, yang diketuai oleh Abdullah bin Sa'ib, dikenali sebagai mushaf Makki. Dan yang keduanya disebut sebagai mushaf Basri, dihantar ke Basrah, yang diketuai oleh Amir bin Abdul Qais, dinamakan sebagai mushaf Basri. Dan yang ketiga dipanggil mushaf Kufi, kerana dihantarkan ke Kufah, yang diketuai oleh Abu Abdurrahman As-Sulami. Yang keempat tuan-tuan, iaitulah mushaf dinamakan sebagai mushaf Syami, yang mana dihantarkan ke negara Syam, yang diketuai oleh Al-Mughirah bin Shihab. Yang kelima iaitulah mushaf Madani, ditinggalkan di Madinah, yang diketuai oleh Zaid bin Thabit sendiri. Dan yang terakhir iaitulah mushaf Imam, itulah mushaf yang disimpan oleh Khalifah Uthman bin Affan untuk dirinya, yang dikenali sebagai mushaf Imam. Jadi 6 mushaf ini yang masyhur dalam kalangan para ulama. Setelah mana dilantik jawatan kuasa penulisan Al-Quran ini untuk menyalin semula Al-Quran, maka Al-Quran ini, mushaf-mushaf ini dihantar ke negara-negara yang mana pada ketika itu mula berkembangnya Islam. Dan ketika itu jugalah umat Islam ketika itu mengharapkan ataupun inginkan panduan untuk dijadikan rujukan dalam kehidupan seharian mereka. Lalu Al-Quran ini disalin dan dihantarkan, sehinggalah sekarang berkembangnya Al-Quran, berkembangnya Islam, sehinggalah sekarang semua orang Islam di seluruh dunia dapat manfaat daripada penyalinan Al-Quran ini. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka kita telah faham dan jelas bahawa pada zaman khalifah, bermula daripada zaman Rasulullah SAW lagi, Al-Quran sebenarnya telah ditulis, tetapi tidaklah selaras seperti mana zaman Sayyidina Osman bin Affan, kerana pada zaman Rasulullah SAW para sahabat lebih mengutamakan hafazan mereka daripada penulisan. Dan bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana pada zaman Sayyidina Osman bin Affan ini, Sayyidina Osman cuba untuk mengumpulkan dan menyelaraskan Al-Quran untuk dijadikan satu mushaf yang sempurna, yang mana kita hari ini dapat membaca Al-Quran dengan baik. Kita hari ini dapat membaca Al-Quran seperti mana bacaan baginda Nabi SAW, walaupun terdapatnya perbezaan bacaan-bacaan qiraat disebabkan dialek suku Quraisy, yang mana sesuai Quran itu diturunkan dalam bahasa Quraisy, bahasa Arab. Dan mudah-mudahan manfaat untuk kita semua, insya-Allah. Kita sambung lagi perbincangan ini pada minggu hadapan ataupun siri yang seterusnya berkait dengan resam Utsmani, insya-Allah. Moga manfaat untuk kita semua. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.